aku adalah pesakit trigger finger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana setia bersama aku. Kepada yang baru masuk tu, nama aku Nasar dan ini adalah Aizen Nasar Sport. Sebelum aku bermula, jangan lupa ketik butang subscribe, klik butang like, klik share, komen dan jangan lupa tekan butang loceng untuk mendapat notification terkini daripada aku. Di mana yang aku bagi tahu awal-awal tadi, aku adalah pesakit trigger finger. Dalam bahasa Melayu dia panggil jari picu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia dipanggil trigger finger. Aku tunjuk kat korang ya. Kau tengok jari tengah aku, okey. Jari tengah aku ni yang bermasalah kau tengok Okey, bila aku bengkokkan, bila kalau luruskan dia. Tengok. Itu dipanggil trigger finger. Kalau jari kalau tengok jari ni, okey, kalau tengok jari aku yang lain, okey, boleh bergerak dengan lembut macam ni lah. Okey, sama nampak tak ada apa-apa Kalau aku bengkokkan jari aku yang jari hantu aku yang belah di tangan kanan aku, okey, aku bengkokkan tak ada masalah Okey, kalau kau tengok. Okey, kalau aku tengok bergerakkan yang belah kiri tengok aku bengkokkan, ada dia macam ada sangkut. Tengok. Itu dipanggil trigger finger. Aku tak nak cerita secara saintifik lah mengenai trigger finger ni. Okey, trigger finger ni dia satu keadaan di mana dalam jari kita ni, okey, dalam jari kita ni dia ada urat lah. Aku tak nak cerita pasal saintifik aku nak cerita pasal bahasa orang biasa lah. Okey, dalam jari kita ni, okey, dia ada urat yang boleh membuatkan macam kita gerak ni kan. Bila kita bengkokkan jari, kita luruskan jari, urat ni akan bergerak. Okey, aku nak cerita secara saintifik pun aku tak erti lah. Dia ada satu saluran, okey, ada saluran dekat, ada urat. Lepas tu dia ada satu saluran, okey, di mana bila kita gerak, kita bengkokkan jari, kita luruskan jari kita, dia ada laluan lalu kat situ. Okey, itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan trigger finger ni, dia punya urat tu bengkak. Okey, bila dia urat tu bengkak, bila dia nak masuk saluran tu, bila kita bengkokkan dia macam saluran lah, macam urat tu bergerak di dalam terowong. Bila urat kita bengkak, dia tersangkut. Okey, jadi kita kena push. Okey, kita kena push dia kena push. Dia ada keadaan yang macam aku ni, aku lupalah stage berapa dia macam aku masih boleh menggerakkan aku punya, boleh membengkokkan dan meluruskan aku punya jari. Dan dia ada juga keadaan yang dia tak boleh langsung nak, bila dia dah bengkok, dia tak boleh nak angkat balik. Okey, dia lekat. Okey, dia lekat. Mengikut pembacaan aku, trigger finger ni dia ambil masa untuk sembuh dan ada yang tak sembuh, tetapi dia boleh dirawat. Satu rawatan dia adalah kita letak air sejuk lah, kita letak ais lah, kita bagi senaman lah, which yang aku dah buat. Rawatan yang telah aku lalui untuk menghilangkan trigger finger yang aku hadapi ni, aku dah lalui beberapa proses lah. Mula-mula kita guna kaedah biasa, okay? Kita buat senaman tangan, lepas tu kita letak air sejuk, macam-macam lah yang fisioterapis aku bagi tahu sebelum ni. Lepas tu bila sampai ke level seterusnya, aku ada guna rawatan ultrasound lah. Ultrasound kan panggil. Aku tengoklah guna rawatan apa, dia macam letak satu alat dekat tangan tu, dia gerak ni. Macam tu lah. Macam kat video ni. Dia dah ni lah. So that's why you kena build balik kau punya strength tu, supaya tak ada yang lekat. Genggam banyak dah. Coba genggam buka. Lepas guna kaedah tu pun tak berjaya, maka aku pun lompatlah ke peringkat seterusnya. Peringkat seterusnya ialah aku guna suntikan steroid. Aku dapat first injection, lepas tu tangan aku okey dalam 9 bulan macam tu. Lepas 9 bulan tu dia datang balik dan aku ambil second injection. Masa aku ambil second injection tu, doktor tu ada bagi tahu aku lah, kalau second injection ni tak berjaya juga, ataupun mungkin trigger finger aku ni datang balik selepas second injection, kemungkinan besar kalau diberi suntikan ketiga pun dia akan datang balik. Jadi dia suggestkan aku, dia cadangkan aku lepas aku dapat second injection, lepas tu baik, lepas tu dia datang balik, dia cadangkan aku buat secara pembedahan lah, which aku tak ambil lah. Aku dah ambil second injection, lepas tu dalam lebih kurang sama lah 9 bulan macam tu, dia datang balik. Dan sekarang ni aku memilih untuk hidup je dengan trigger finger ni, biarlah dia baik sendiri. Masa untuk baik tu bergantung, kadang-kadang ambil masa sekejap saja, kadang-kadang dia ambil berbulan-bulan, kadang-kadang dia ambil bertahun-tahun. Okay, kadang-kadang dia tak baik langsung. Pulanglah kepada kita, kalau kita nak, contoh nak ambil injection pun boleh, tapi dia kalau dah, doktor tu kata kat aku lah, kalau dah 2 kali aku ambil second injection dan dia datang balik, kemungkinan besar untuk third injection nanti dia akan datang balik juga. Kalau selalu ambil suntikan steroid, dia tidak bagus untuk urat lah dalam jangka masa yang panjang. Jadi dia cadangkan aku buat ni lah, pembedahan kecil lah untuk buka balik saluran dia punya terowong, dia panggil sheath, okay? Dia panggil sheath yang tersumbat. Itu cadangan dia lah.
lah, which mean aku sebenarnya aku tak nak lah ambil operation lah, sebab operation ni dia ada risiko. Walaupun pembedahan kecil tapi dia mesti ada risiko. Jadi aku memilih untuk hidup saja dengan trigger finger, which means dia tak ganggu pun aku sebenarnya. Cuma bila aku genggam tangan sikit, dia akan adalah rasa tu, dia macam keletak, tapi it's okay for me. Dan aku tengok sekarang semakin sebelum ni sakit lah. Bila waktu pagi tu 3 pagi tu dia sakit. Tahulah sebab apa, mungkin masa tu urat sedang mengecut kot, dia lagi ketat, dia punya cotan tu lagi ketat. Jadi bila kita nak bengkok tu dia lagi keletak lagi susah lah, lagi sakit lah. Nak kata sakit sampai menjerit tu tak lah, tapi dia tak menimbulkan rasa tak selesa je lah. Aku dah buat keputusan, selagi dia tak mengganggu keselesaan hidup aku hiduplah dengan dia. Okay, tak adalah apa-apa pun sebenarnya. Dia cuma ketidakselesaan bila kita genggam tangan tu lah. Tapi aku tengok dia macam nak improve, cuma kita kena jaga je lah. Macam mana aku boleh dapat trigger finger ni aku tak tahu. Nak kata aku ada kencing manis, tak ada. Aku ada rheumatic arthritis, sakit sendi, tak ada. Tapi aku ada bincang dengan doktor yang merawat aku tu, dia kata sebab dia, antara sebab-sebab dia ialah selalu kerap menggunakan tangan. Kalau kita tiba-tiba kita bagi tekanan kuat pada tangan, mungkin kat sini aku banyak pergi field trip, aku banyak gunakan tangan, mungkin aku tak sengaja aku mencederakan aku punya urat dalaman ni, aku tak tahu. Setelah aku pergi kerja lapangan tu, aku banyak angkat benda-benda, banyak gunakan tangan lah, banyak angkat benda, tarik sana tarik sini semua. Mungkin secara tak langsung dia mencederakan tangan aku lah. Kita tak perasan, kita tak tahu pun punca apa sebab trigger finger ni. Jadi aku memilih selepas 2 suntikan steroid, lepas tu aku memilih untuk hidup dengan trigger finger. Dia tak mengganggu aku pun. Itu saja video untuk kali ni, sekadar perkongsian dan pengakuan ke untuk korang semua. Aku adalah seorang yang menghidap trigger finger. Bincangan dengan doktor pun, trigger finger ni tak ada apa pun. Dia tidak berbahaya, dia tidak boleh membawa maut pun. Dia sekadar menyebabkan rasa tidak selesa saja. Okay, selagi kita boleh gunakan tangan kita, selagi tu is fine. Okay, sebab ada yang tahap yang akhir, dia tak boleh nak bila dia dah bengkok tangan dia, ada lekat kat situ je. Yang tu memang kena rawat lah. Mungkin kena ambil injection, ataupun dia ada satu lagi rawatan, dia cocok jarum, dia macam kiris bahagian yang ketat tu. So dia akan memberi laluan lah kepada urat tu untuk lalu lah, macam tu. Satu lagi buat satu pembedahan kecil. Okay, jadi itu saja perkongsian daripada aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa tolong like, tolong subscribe, tolong share, tolong komen, dan jangan lupa ketik butang loceng untuk mendapat notification video terkini daripada aku. Setakat ini saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye bye.